Apakah aktiviti harian yang Puan selalu lakukan? Ya, aktiviti yang saya lakukan biasanya kerja-kerja rumah, seperti nyapu, memasak. Memang saya minat memasak lah. Kerja-kerja lain macam berkebun, menanam pokok-pokok bunga, menanam sayur. Dan selain itu saya pergi turun kerja lah. Kerja dari pukul 8 hingga pukul 5 habis hours lah. Lepas tu kalau ada masa rehat, pas balik saya buat kerja rumah juga. Sama-sama itu melayari internet, media sosial, dan juga menjalankan ada juga lah sedikit perniagaan online. Manakah gaya hidup Puan? Gaya hidup saya sangatlah busy lah, sangat sibuk lah sebenarnya. Tapi boleh dikatakan dapat dibagikan masa saya dalam kesibukan itu boleh dibagi antara kerja dengan keluarga. Antara kerja dengan keluarga saya dapat bagikan lah. Balik kerja kita buat macam biasa lah, macam tu. Ingat itu stop. Apakah pekerjaan Puan? Okey, pekerjaan saya sebagai juru terapi pergigian. Yang kerja hakiki saya lah, memang kerja hakiki. Lama sudah kerja, 22 tahun bekerja sebagai juru terapi pergigian. Dulu dikenali sebagai juru rawat pergigian. Dan saya ada diploma juru rawat pergigian. Rawatan itu kebanyakan memang untuk budak sekolah, untuk budak-budak sekolah yang berumur bawah 17 tahun. Kami tidak dapat merawat daripada atas daripada umur tu 18 ke atas, kami tidak boleh. Yang ke atas tu doktor pergigian lah, pegawai pergigian yang buat. So kami ni skop kami daripada 17 bawah. Skop pekerjaan adalah pencegahan, klinikal, rawatan klinikal macam tu untuk budak-budak sekolah sampai umur kosong umur. Semasa Puan bekerja, adakah Puan mengalami kesukaran? Ya, kesukaran itu memang ada di mana-mana. Contohlah yang sering kami kalau bekerja, selain daripada kekurangan fasiliti, kekurangan peralatan, kami juga menghadapi kerenah budak-budak. Sebab memang setiap budak, setiap manusia memang tidak sama kerenah dia, macam-macam. Ada yang menolak rawatan. So, kalau yang menolak rawatan tu memang banyak lah, memang tidak mau. Memang ada seko dia orang. Kalau kita cek gigi memang dia cakap sakit, belum buat lagi, belum tengok lagi gigi dia, dah cakap sakit, menangis. So kalau macam tu kita tidak boleh paksa dia orang, mesti pergi dengan cara pujuk. Kita buat tunjuk kat dia yang rawatan itu tidak menyakitkan. Kita bagi tunjuk ajar dulu. Kita bagi hadiah kah supaya dia tidak takut, supaya dia suka, supaya dia seronok. Sebab budak-budak ni suka hadiah. Macam itulah contohlah. Bagaimanakah pendapat Puan tentang kesihatan dan penuaan? Bagi saya kesihatan adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab kita dah tengok contoh, kita dah merasa dia sendiri kesihatan. Kalau kita tidak sihat, kita tidak dapat melakukan apa-apa pekerjaan, apa-apa yang berkaitan dengan tubuh badan kita. Kita rasa lemah. So sebab itulah kesihatan sangat penting. Dan kalau daripada segi penuaan ni tidak dapat lari dari penuaan, tapi kita boleh melambatkan penuaan. So kalau kita nak melambatkan penuaan, kesihatan adalah yang utama lah. Kalau kita tidak sihat, kita akan cepat tua. Macam itulah. So kaitan dengan kesihatan dan penuaan adalah berkait rapat lah. Adakah Puan mempunyai apa-apa rahsia kecantikan?
tak ada rahasia sebenarnya. Kita hidup mesti sehat. So rahasianya jangan stres, mesti mengamalkan hidup yang sehat. Itulah rahasianya sebenarnya. Dan kalau kita stres, kalau kita sakit, kita cepat-cepat hindarkan, kita buang, kita cepat rawat kita sendiri. So kita mesti jangan selalu marah. So kita mesti macam bersenam, macam tu. Kita buanglah perkara-perkara yang negatif. Kita sentiasa pikirkan yang positif. Gitu. Adakah Puan mempunyai hubungan yang baik dengan ahli keluarga ataupun dengan rakan sekeliling ataupun dengan rakan sekerja? Setakat ini memang baiklah. Tidak dinafikan ada juga masa kita bergaduh, ada masalah, memang tidak dapat dihindarkan lah, tidak dapat dielakkan, memang ada masalah. Tetapi buat masa sekarang boleh dikirakan okeylah hubungan tu. Di masa kerja pun saya seronok juga pergi kerja, jumpa kawan-kawan. Di rumah pun saya seronok, tak ada juga berkelahi dengan anak lelaki, dengan husband kan. Sekira okeylah kan, hidup bahagia. Bagaimana Puan menjaga hubungan tersebut? Kalau nak menjaga tu banyaklah daripada macam-macam segi kan. Kalau di rumah saya tak nak marah-marah. Memang kita perlu marah kalau anak salah kah, laki buat hal kah, memang ada marah, tapi kita kena kontrol. Kita boleh bawa mereka pergi sama-sama. Kalau pergi masak, kalau bekerja, kemas rumah pun buat sama-sama. Kalau ada masalah kita bercakap dengan anak kita. Apa masalah diorang, kita mesti tanya progres diorang. Jangan sendiri-sendiri macam biarkan saja. Kita harus tanya dia apa masalah. Kalau tak ada apa-apa buat pun kita mesti tanya apa buat dia, apa yang dia perlukan. Tentulah. Kalau dengan rakan sekerja pun sama juga. So macam di klinik saya tidak ada ramai orang, hanya 3 saja. So masa tu memang masa yang terhad lah dengan kawan-kawan tu. Yang saya rasa banyak lagi masa saya dekat bekerja dengan di rumah. So yang kawan yang dekat dengan saya kerja tu macam family sendiri juga. Kalau kita tidak buat mereka macam family sendiri, kita tidak seronok bekerja, so tidak dapat menumpukan perhatian dengan kerja dengan baik lah. Bagaimanakah pendapat Puan tentang nilai diri dan identiti diri? Pendapat saya tentang identiti dan nilai diri saya memang cukup percayakan diri saya sendiri, dan saya boleh percaya, saya boleh melakukan apa yang saya ingin lakukan, apa yang benda yang diarahkan oleh orang pun saya percaya. Saya berpikiran positif, dapat melakukan yang tugas yang diamanahkan dengan saya. Tak tahulah apa yang orang nilai dengan saya, tapi yang setakat ini saya pikiran positif lah. Dan kalau yang ada masalah, ada yang negatif, saya kalau boleh nak tukarkan jadi positif lah, untuk supaya dapat menyelesaikan apa-apa masalah semua. So saya percayakan diri saya. So saya pikiran positif, pikiran terbuka. Okay. Bagaimanakah pendapat Puan mengenai kerjaya Puan? Adakah Puan bersetuju bahawa ia adalah pembelajaran sepanjang hayat? Okey. Banyaklah kalau nak bercakap mengenai pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah juruterapi pengigian. Dia bukan saja merawat gigi, tapi banyak-banyak aspek. Pembelajaran kalau daripada kerja saya ini, saya banyak lagi harus mendedahkan, beri mereka macam pendedahan, pembelajaran apa itu kesihatan pergigian. Sebab ada ramai yang tidak tahu pasal pergigian, pasal yang ini, sebab sekarang ini makin maju teknologi, so banyak yang benda baru yang harus kita belajar. So macam sekarang ini kan kita semua tidak dapat
macam mana main paksa budak, main paksa untuk memberi rawatan. Kita harus tengok latar belakang keluarga tersebut, miskin ataupun kaya, berpendapatan tinggi ataupun tidak, ada masalah keluarga ataupun tidak, sebab semua itu adalah mempengaruhi kesihatan gigian. Bukan hanya kesihatan gigian saja, dengan seluruh tubuh diorang, dengan mental sekali. Sebab kadang-kadang kalau saya tengok yang budak yang income dia rendah, keluarga yang rendah, kadang-kadang dia tidak dapat menjaga penjagaan gigi dia, kurang pendedahan kesihatan. So benda itu harus kita belajar step by step, berterusan macam tu. Sebab sekarang ni pun ramai banyak juga ada yang rawatan, macam-macam rawatan sekarang. Tapi sekarang lebih kepada kita nak kesedaran. Kesedaran itu adalah penting. So kesedaran itu macam mana kita nak belajar memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan pergigian. Itu yang paling penting sekarang. So kalau mereka sedar kesihatan pergigian itu betapa pentingnya, sebab mencegah lebih baik daripada merawat. Adakah Puan berfikir teknologi lebih baik daripada manusia sekarang? Bagi saya teknologi dan manusia harus seimbang. Sebab tanpa manusia, teknologi tidak dapat bergerak. So kalau tidak ada teknologi, manusia pun tidak dapat bergerak, tidak dapat bekerja dengan baik. Kalau ada teknologi, dia dapat membantu manusia untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif. So dua-dua mesti seiring lah, mesti seimbang. Kalau tak ada teknologi, tak dapat juga kita bekerja kan. Bagaimanakah pencapaian Puan sehingga kini? Pencapaian daripada segi hidup, daripada segi kerja, contoh kan. Kalau daripada segi pencapaian kerja, saya boleh dikatakan sudah okey lah, macam telah mencapai matlamat saya, tapi belum mencukupi. Tapi dalam segi kehidupan, sekarang dulu kan kehidupan terlalulah susah. So sekarang ni hidup bahagia, makan cukup, semua cukup, keperluan sudah mencukupi. So dianggap macam sudah selesa. So pencapaiannya sudah agak-agak macam sudah okey lah sekarang ni. Macam kita sudah mencapai apa yang saya inginkan lah setakat ini. Adakah terdapat sesuatu yang membuat Puan menyesal? Sesuatu yang tak dapat Puan lakukan semasa muda dahulu ataupun sekarang? Okay. Ada jugalah. Dulu kan kita orang sekolah sangatlah susah sekolah. Pembelajaran tidak ada. Dulu kan sekolah tidak ada teknologi yang membantu, komputer tak ada, telefon tak ada, kita hanya gunakan surat khabar saja dengan TV, dengan radio. So dulu kan pendedahan, kalau nak pergi sekolah, nak sambung belajar macam saya setakat tingkatan 6 saja. So sebab ada tekanan kewangan macam tu, so tak dapat pergi naik pergi universiti. Itulah masalahnya. So terpaksalah cari kerja dulu. So kalau dah kerja ni agak susah lah juga lah untuk menyambung pelajaran balik ke universiti. So just setakat college sajalah. Kalau boleh memang nak naik lebih tinggi lagi, itulah. Tapi tak apalah, maybe dah malas setakat ini saja, ataupun kalau ada rezeki nanti saya akan sambung belajar lagi. Sebab kita punya profession sekarang pun sudah ada offer untuk degree lah, untuk ijazah. So harap dapat lah. Itulah kesalahan saya. Okay. Kalau nak lagi kesalahan lain-lain tu memang ada lah. Masalah kewangan ini memang satu masalah. Tak macam gaji, macam cukup makan sajalah. Kalau cukup makan macam ini, kalau nak beli barang, nak beli apa, nak buat pengajian, nak apa kan, nak beli ini, memang perlukan hutang. Berhutang dulu. Kalau dah banyak hutang,
fikirlah hutang macam mana kita nak selesaikan hutang, kita nak lansaikan hutang. Itulah satu masalah kekesalan daripada kita, income kita dah di Malaysia ni, gaji tak cukup, macam tu. So kalau kita lebih macam kita dapat naikkan diri sendiri lagi ke depan, maybe banyak lagi lah. So sebab itulah saya melakukan kerja lebih macam business online, maybe boleh menaikkan taraf hidup kita lah dengan lebih tinggi lagi. Mungkin kamu kan dapat peluang buka sebuah kedai? Ya, boleh juga. Sebab sekarang ni kalau bisnes, tengok dia punya ni memang ada macam mana? Peluang. Ada peluang lah macam tu. Walaupun secara online. Sebab saya tengok contoh-contoh kawan-kawan saya pun ada yang maju, dah ada kedai. Macam tu lah. Kalau rezeki dah bagi kita lah arti.